Silakan. Terima kasih Syuhaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sarawak menyediakan peruntukan RM30 juta bagi membantu pelajar dalam kalangan anak Sarawak untuk membayar balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia merupakan inisiatif kerajaan negeri dalam meringankan beban pelajar yang mempunyai masalah membayar balik pinjaman mereka. Datuk Petinggi Abang Johari berkata, beliau mendengar sendiri keluhan pelajar ini semasa satu dialog bersama pelajar-pelajar di Semenanjung dalam program Lan Berambih Anak Sarawak di Ibu Negara pada Oktober tahun lepas. Dan Alhamdulillah kita pada mulanya memberikan peruntukan 30 juta mengikut cara Yayasan Sarawak. Ketua Menteri ditemui dalam majlis pertukaran memorandum persefahaman antara Yayasan Sarawak dan PTPTN serta penyerahan cek replika bernilai RM30 juta kepada PTPTN di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dalam pada itu, pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang memberitahu inisiatif itu hanya layak bagi pelajar yang telah membayar sekurang-kurangnya 30% daripada pinjaman PTPTN mereka. Yayasan Sarawak akan membayar 30% daripada baki pinjaman pelajar yang layak setelah tapisan dilakukan oleh PTPTN. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa pelajar yang layak menikmati inisiatif itu untuk meneruskan pembayaran baki pinjaman mereka. Program imunisasi COVID-19 di daerah Lunduk hari ini berjalan lancar. Seramai 174 orang petugas Barisan Harapan di daerah itu telah menerima suntikan vaksin. Antara penerima vaksin tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Dato', Dato' Amar Jamilah Anor. Bercakap kepada pemberita, Dato' Amar Jamilah berpuas hati dengan proses pelaksanaan vaksinasi fasa pertama yang dijalankan di daerah itu secara berperingkat sejak 1 Mac lepas. Tambahnya, setakat ini sambutan penduduk di daerah itu terhadap program imunisasi amat positif dan menggalakkan. Ini termasuklah 104 daripada 110 buah kampung di Lundu sudah menghantar permohonan vaksinasi dan jumlah permohonan penduduk yang diterima adalah sebanyak 16,524 orang. Selain itu, terdapat 471 permohonan bagi agensi kerajaan juga telah diterima setakat ini. Saya rasa mereka memberi sambutan yang baik kerana dengan cara kita menerangkan kepada mereka bahawa ini adalah untuk kebaikan mereka sendiri dan kebaikan rakyat kita di kawasan kita sendiri. Kita tidak mahu kena jangkit. Kita tidak mahu penyakit ini sentiasa melanda di kawasan kita. Dato' Amar Jamilah berkata pihaknya menyasarkan daripada 38,000 orang penduduk di daerah itu, 30,000 akan menerima vaksin tersebut. Bekalan vaksin Pfizer-BioNTech untuk program imunisasi COVID-19 bagi fasa pertama di Miri tiba kira-kira pukul 9.26 malam tadi. Bekalan vaksin tersebut selamat tiba di pejabat farmasi bahagian Miri dari Kuching menggunakan jalan darat oleh sebuah syarikat penghantaran dengan diiringi pegawai Jabatan Kesihatan Negeri dan anggota polis. Hadir menyaksikan ketibaan vaksin itu ialah pegawai farmasi bahagian Miri Eli Yi Zeshin, pemangku residen Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pegawai kesihatan bahagian Miri Dr. P. Ravi Varman, pengarah hospital Miri Dr. Jack Wong dan ketua polis daerah Miri SCP Hakemal Hawari. Sementara itu, Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan medianya memberitahu vaksin berkenaan akan diberikan kepada petugas Barisan Harapan di Miri bermula esok. Antara penerima awal ialah petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan kalangan wakil rakyat. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan berkata bagi pemberian vaksin bagi fasa kedua dan ketiga, orang ramai diminta mendaftar melalui aplikasi MySejahtera dan pelaksanaannya dijangkakan bermula April depan. Bagi mereka yang tidak mempunyai capaian internet, pendaftaran boleh dibuat melalui 4 saluran yang disediakan, iaitu di pejabat daerah, ketua kaum merangkumi ketua kampung, kapitan, tuai rumah, Jawatan Kuasa Penduduk menerusi Majlis Bandaraya Miri, Majlis Daerah Subis, Majlis Daerah Marudi atau mendaftar di klinik kesihatan yang terdekat.
Tamu Sri Aman di Bandar Seri Manggang dibenarkan beroperasi semula setelah ditutup sementara sejak 25 Februari lepas susulan terdapat kes positif COVID-19 melibatkan peniaga di tamu berkenaan. Menteri Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis berkata kebenaran untuk beroperasi diluluskan Pejabat Kesihatan bahagian Sri Aman selepas mengambil kira proses pembersihan dan nyakuman telah dijalankan oleh Majlis Daerah Sri Aman MDSA. MDSA diharap dapat melakukan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP terhadap peniaga dan pengunjung ke tamu berkenaan. Tamu bermula berniaga orang masuk pukul berapa? Kalau dia orang bermula masuk pukul 6.30 ke pukul 7, dus sudah masuk dalam ada ke tidak kita ambil suhu badan dan rekod nama. Itu satu. So saya minta lah kita ajas mengikut budi bicara pihak kaunsil kita ambillah perhatian. Beliau ditemui media selepas meninjau tamu berkenaan. Turut serta dalam tinjauan tersebut Wali Kota MDSA Anthony Abel. Sepanjang penutupan sementara tamu Sri Aman, peniaga terpaksa berniaga dari rumah dan ada yang berniaga di tepi-tepi jalan. Untuk sementara aja lah. Sementara sebab orang hantar sayur kami tu nak memang hari-hari bah. Si dapat ditolak bah. Sebab kami nolak kelak. Jadi macam ni toke kami hilang. Kami sedar orang hantar sayur lagi susah juga kami nak. Situ sementara waktu jalan tempat orang juga bah. Kan kami pun lah. Lain nemu bedak dulu lah. Nanti orang semua kian loh. Nah ikut hidayah lah ni nemu lagi orang kita lagi susah kak. Tamu Sri Aman ketika ini mempunyai 162 peniaga tetap, tidak termasuk penjajah harian. Sarawak sedang mengkaji kerjasama dengan pusat latihan sedia ada termasuk Kolej SATT, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS dan Kolej Antarabangsa Teknologi Lanjutan Sarawak ICATS untuk menyediakan kursus yang relevan berkaitan orang kurang upaya OKU. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ini selaras perancangan kerajaan untuk penubuhan pusat komuniti berkeperluan khas di bawah rancangan Malaysia ke-12. Penubuhan pusat itu bagi menyediakan kemahiran hidup dan latihan kemahiran yang sesuai untuk OKU daripada kategori yang berlainan upaya. Datuk Seri Fatimah berkata, perkhidmatan pemulihan dan sokongan bagi OKU yang sedia ada di Sarawak mendapat sokongan daripada kerajaan. Namun perkhidmatan itu perlu dikaji dan diperbaiki agar dapat menyediakan rangkaian yang lebih komprehensif untuk menyokong golongan OKU ini. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan ke Persatuan Autisme Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fatimah berkata, pada masa ini perkhidmatan pemulihan dan sistem sokongan untuk OKU disediakan oleh pihak hospital dan klinik kerajaan. Manakala Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Badan Bukan Kerajaan dan Pusat Sehenti Intervensi Awal yang baharu sahaja ditubuhkan tahun lepas. Sehingga 31 Januari lalu, seramai 2,009 orang OKU mendapatkan pemulihan di 55 PDK seluruh negeri. Masalah banjir kilat yang berlaku akibat kegagalan sistem peparitan di Kota Samarahan, khususnya di Taman Univista akan diberi perhatian. Pegawai khas kepada Ahli Parlimen Kota Samarahan, Shahrizal Afandi Adam berkata, pihaknya maklum mengenai masalah itu dan berusaha untuk menyelesaikannya. Shahrizal berharap penduduk di kawasan itu bersabar dan sentiasa memberi kerjasama agar setiap masalah di kawasan itu diselesaikan dengan lebih terperinci dalam tempoh jangka masa panjang. Beliau menyatakan demikian ketika mengadakan lawatan ke Taman Univista Samarahan. Turut hadir wakil daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Muhammad Aini Wahab. Dalam lawatan itu, Shahrizal turut menerima surat aduan mengenai permasalahan banjir kilat dan kegagalan sistem peparitan di taman tersebut daripada pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Komuniti Taman Univista Boniface Lembang Jinggai. Dalam ucapan ringkasnya, Boniface memohon agar parit konkrit dapat dibina selain menambah saluran pembentung serta memohon pampasan kerugian harta benda akibat banjir kilat. Pada 19 Februari lalu berlaku banjir kilat ketika taman itu dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan dan ia merupakan banjir teruk pernah direkodkan sejak 10 tahun lalu.
Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Juhaida di Angkasa Puri. Silakan.